dud, dicampakkan dalam hati. Kita melihat bagaimana golongan, maknanya kita kata bagaimana Nuh alaihissalam, bagaimana Isa alaihissalam dihuraikan perjuangan sejak daripada Nuh, lalu kepada Ibrahim, Lut dan juga Shu'aib. Dibuka juga kisah tentang kaum 'Ad, kaum Thamud, dan disediakan juga kesombongan Qarun, Fir'aun dan Haman. Jadi maknanya struggle antara kebenaran dan kepalsuan. Kelihatannya macam struggle of classes. Maksudnya ada kelas, ya, kita kata yang memerintah, yang takabur menjadi mustakbirin. Ada kelas yang diperintah menjadi mustada'afin, menjadi hamba kepada paling golongan mustakbirin. Jadi ianya suatu pertembungan yang berterusan sampai bila-bila. Ya, pertembungan di antara mustakbirin dengan mustada'afin ini pertembungan yang berterusan, ya, pertembungan yang berterusan. Tetapi kemuncaknya ialah pertembungan akidah, baina zulumat wa nur, antara aqidatul tauhid dengan aqidatul syirik. Bukan semata-mata kelas masyarakat mustakbirin dengan mustada'afin. Yang lebih penting daripada itu ialah kita kata bahawa bagaimana pertembungan di antara aqidatul tauhid dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan secara selayang pandang, tetapi maksudnya jelas, iaitu menerangkan bahawa seorang nabi atau rasul di dalam memperjuangkan, menegakkan agama Allah tidaklah selalu bertemu jalan yang mudah. Ya, sikit sebanyak yang kalau kita lihat jalan yang agak mudah ditempuh ialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab Nabi Sulaiman dia mewarisi Nabi Daud alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman tidak tersilau, tidak terhimbau dengan keselesaan dan kemudahan. Bahkan dia menganggap keselesaan itu ujian. Ya, maknanya keselesaan itu pun ujian bagi dia. Ya, ujian bagi dia. Di dalam surah ini dijelaskan akibat terakhir dari golongan yang menentang ajaran Tuhan. Diterangkan juga bahawa pegangan mereka sama seperti sarang laba-laba yang lemah dan rapuh. Sebagaimana dari isi dari surah Makkah, iaitu Makkiyah yang lain, setelah selesai menerangkan perjuangan di antara yang hak dengan yang batil di zaman lampau, dibawalah kita kepada kenyataan yang dihadapi sehari-hari oleh Nabi kita selama di kota Makkah. Kalau kita tengok ayat akhir daripada surah ini, ia menyatakan bahawasanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh, syarat untuk mendapat petunjuk hidayah dan kemenangan syaratnya ialah jahadu, mesti bersungguh-sungguh. Ya, maknanya kemenangan Islam itu bersyarat. Tuhan kata lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bagi jalan-jalan keluar kepada kemenangan itu, kepada kebenaran itu, ialah dengan syarat jahadu fina, bersungguh-sungguh. Kalau tak bersungguh-sungguh, kita tak akan dapat melihat kemenangan. Jadi dikatakan di situ bagaimana kenyataan yang dihadapi sehari-hari oleh Nabi kita selama di kota Mekah. Tuan-tuan, di Madinah sekalipun, tak usah kata di Mekah, di Madinah pun. Tuan-tuan membaca ada riwayat mengatakan penglibatan Nabi dalam peperangan, sama ada ghazwah ataupun sariyah, sama ada dalam bentuk yang besar ataupun yang kecil, 23 pertembungan. Jadi maknanya di Mekah sudah pasti pertembungan sehari-hari. Tiap-tiap hari ada pertembungan. Di kota Madinah pun bukan selesa Nabi berdepan dengan pertembungan di dalam perjuangan. Saya nak mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita cakap soal perjuangan, tiba-tiba kita tak mahu pertembungan, kita tak bersedia untuk menghadapi, maknanya kita kata pertembungan, tidak bersedia untuk menghadapi ujian-ujian, jangan sembang soal perjuangan. Ya tak? Jangan sembang soal perjuangan. Kalau kita mengambil pendekatan play safe, cari jalan selamat. Kalau kita ambil pendekatan tak maulah putus asa, sebenarnya itu bukan tujuan. Betul, kalau kita lihat Rasul sebagai qudwah hasanah bagi kita, tidak ada putus asa dalam dirinya.
Tidak ada cari jalan selesa dalam diri Nabi. Yang ada ialah Nabi menempuh kesukaran dan kesusahan tersebut. Jadi ini sunnah, ya, sunnatullahi walan tajida li sunnatillahi tabdil. Sunnah perjalanan itu begitu. Tak adalah cari jalan senang. Kadang-kadang kita apa? Susah sangat dia. Lihat lantok je lah. Kita ambil pendekatan lantok. Susah sangat, lihat je lah. Buat-buat je lah. Tahu lah. Mudah itu je lah. Jadi kita ambil pendekatan yang maknanya lebih mudah, lebih senang untuk tidak peduli. Itu bukan, ya, itu bukan contoh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan, ya. Nabi cari jalan untuk maknanya berdepan dengan apa juga kemungkinan dan cuba menyusun strategi untuk membenarkan Islam, diyuzhirahu ala dini kullihi, untuk ia membenarkan Islam ke atas agama-agama yang lain, ya, ke atas agama yang lain, atas din yang lain. Jadi dikatakan di situ bahawa dikatakan bahawa kaum musyrikin tetap mengakui bahawa segala sesuatu ini Allah yang menjadikan. Ini dipanggil tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Kalau ditanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Mereka akan tetap mengakui bahawa yang menjadikan itu ialah Allah. Kalau ditanyakan siapa yang menurunkan hujan dari langit, mereka akan mengatakan Allah. Kalau mereka berlayar di lautan, ombak yang besar, taufannya dahsyat, nyaris karam, Allah juga yang mereka seru. Namun demikian, mereka masih saja tetap mempersekutukan, ya, Allah dengan yang lain. Jelasnya bahawa orang musyrikin bukan tak ada Tuhan, ada Tuhan. Dia tak sama dengan mulhidin, etis. Mulhidin, orang yang tak ada Tuhan. Musyrikin ada Tuhan, cuma dia mempersekutukan. Dia mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Jadi maknanya di situ dia tidak berpaut kepada Tuhan yang menjadikan. Tiba-tiba dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain kononnya untuk disembah. Ya. Jadi dikatakan di sini, namun mereka seru masih saja ketika mana Allah mereka seru, ketika mereka dalam saat-saat kecemasan, bila mereka sudah selesa, mereka mula menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita orang ini kadang-kadang bukan jauh sana. Bila dah sesak, mula cari surah Yasin. Ya tak? Bila dah sesak, mula cari agama. Ya tak? Bila dah selesa, udah lebur. Ya tak? Tak ada. Ya tak? Jadi bila dah rasa payah, aku mula mencari orang agama. Mencari agama, ya, mencari agama. Bila dah selesa tu, tak ada. Ya tak? Tak ada, tak peduli. Semalam saya di Kelebang Putra, tuan-tuan. Sesat nak cari surau dia. Ada satu barisan, satu blok barisan belakang surau. Saya tanya kepada orang hujung blok tu, surau di mana? Katanya tak ada surau, tuan-tuan. Tak ada surau. Kalau tak, mereka pergi sebelah belah sana. Sebelah belah sana tu Kelebang Restu rasanya. Situ bukan surau, situ masjid. Ya tak? Dia boleh kata tak ada, tuan-tuan. Dia boleh kata tak ada. Ya tak? Begitulah manusia bila sudah selesa. Ya tak? Ya, bila sudah selesa. Jadi di sinilah manusia bila dah terdesak, baru dia mencari Tuhan. Bila dah selesa, mula dia mempersekutukan Tuhan. Hilang menyebarang, mula tengok mangkuk. Mangkuk putih, ya. Soal-soal iman secara mendalam banyak diuraikan dalam surah ini, dan akhir sekali diberikan penghargaan besar kepada mujahidin yang berjuang pada jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalannya sehingga dia akan berhasil. Jadi syarat kemenangan ialah kesungguhan. Al-mujahadah, ya, al-mujahadah. Jadi syarat untuk mencipta kejayaan-kejayaan ialah kesungguhan. Sebenarnya orang lain ada pepatahnya, kalau tidak dipecahkan ruyung, masakan dapat sagunya. Kalau ditanya budak sekarang, ruyung pun dia tak tahu, sagu pun dia tak tahu. Tidak. Sebagai satu surah, ya, sebagai satu surah, dia kata, maka dapat disimpulkan suratul Ankabut, surah laba-laba berisi pimpinan yang padat tentang iman. Bahawa iman adalah ujian.
Artinya dia bukan maknanya kita kata boleh disebut dengan mudah, tetapi dia sebenarnya adalah practical, operational, realistik, ya, berdepan dengan keadaan. Dan kalau nak bercakap tentang perjuangan, sebagai satu surah yang diturunkan di Mekah, dia telah memberikan pimpinan yang sangat mengesankan orang-orang yang tertekan di kota Mekah, seperti Khabbab, seperti Ammar, ya, seperti maknanya kita kata Yasir dan sebagainya itu. Jadi surah ini orang kata merawat dan juga mengubat, ya, merawat dan mengubat mereka yang beriman, ya, bahawa mereka jangan sangka setelah mengaku beriman semuanya selesa, semuanya mudah, ya, sejak paling awal sampailah paling akhirnya. Itu lebih kurang sinopsis daripada ayat, daripada pendahuluan. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Betul perkataan yang orang Melayu kata eja, eja huruf ni. Dibagi huruf apa? Alif Lam Mim ataupun Alif Ba Ta, tu dibagi huruf apa? Huruf hijaiyah, kan? Huruf hijaiyah. Hija. Dia orang Melayu dia jadi i itu jadi eja. Huruf eja hurufnya eja. Hija. Betul. Huruf hijaiyah, selalu disebut sebagai huruf hijaiyah. Alif Ba Ta Ta itu huruf hijaiyah. Kemudian ada yang maknanya yang Tuhan jadikan di permulaan surah, dipanggil sebagai huruf muqatta'ah.
Muqata'ah itu yang dipotong-potong, ya, yang dipotong-potong, muqata'ah, kemudian disambung-sambung oleh Allah di permulaan surah ini. Dan ianya yang selalunya kita dapati bahawa disebut oleh mufassirin Allahu a'lam bimuradihi, Allah lah yang lebih tahu tentang maksud. Tetapi ia membingungkan, ia menyebabkan musyrikin yang mencabar Quran bingung. Ya, kalau bahasa orang sekarang kata terkejut perut. Ini menang, tiba-tiba je Hamim, tiba-tiba Alif Lam Mim, tiba-tiba Kaf Ya Ain Sad. Jadi makna mukjizat, mukjiz maknanya melemah musuh yang mencabar. Ya, dia adalah melemah musuh yang mencabar. Dan dalam ilmu yang orang sekarang sebut sebagai ilmu komputeran, computer engineering, ada yang disebut sebagai unbreakable code. Ya, unbreakable code. Kod yang tak dapat dipecahkan. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim tak dapat dipecahkan oleh manusia. Ya, tak dapat dipecahkan oleh manusia. Jadi di situ kita dapat sedikit analisa bagaimana walaupun ada sedikit mufassirin cuba, ya, maknanya kita kata cenderung memberikan makna. Ya dah, Al-Quran li Muhammad, katanya dah, Al-Quran li Muhammad. Alif Lam Mim, Quran untuk Muhammad. Al-Quran li Muhammad. Tetapi majoritinya berkata Allah a'lamu bi muradihi, Allah lebih tahu tentang maksudnya. Tapi nyata musuh terbingung, musuh tercabar pasal ada benda yang mereka tak dapat mengesan dan memahami, ya, yang disebut sebagai unbreakable, ya, unbreakable. Baik, kemudian kita ambil perkataan dan kita analisa perkataannya. Ahasiban nas, itu saja adakah? Dulu kita gemar amin, dulu. Pasal itu saja boleh makna adakah? Sekarang ni aku pasal dah mengaji, dah tahu dah rupanya tak boleh lebih daripada 2 harakat, ya. Kalau yang lebih itu yang jadi masjid dan surau tak ada mengaji tu. Faham tu masjid dan surau yang tak mengaji tu, faham masjid mana surau mana, ya tak? Macam mana nak tahu? Tengok amin macam mana. Kalau reti dah tu, faham dah tu masjid tu. Tahu lah siapa pegang masjid tu, tahu tahu kita siapa pegang masjid tu, ya tak? Masjid tak ada ngaji, ya, masjid tak ada ngaji. Tapi masjid yang ada ngaji, dia tak ada lah. Dulu ingat tahun 60-an, 70-an itu lampu kita, ya, lampu gemuk memang saja tunggu pun. Lampu seronok panjang tu seronok dah. Sekarang dah kelerah dia kita pendek, ya dah. Kelerah dia kita pasal lampunya 2 harakat je. Kalau tambah sekarang boleh bermakna adakah perkenankanlah, sebab amin perkenankanlah. Kalau adakah perkenankanlah, dia Rabbi aku bertanya tu tak tahu. Dah jadi pertanyaan kepada Allah. Itu yang kemudian setelah kita mengaji, kita tak ada panjang dah, pasal kita tahu itu saja dalam bahasa Arab boleh dengan makna adakah, apakah, adakah, ya tak? Hasibah, menyangka, mengira. Di sini diterjemah mengira, ya, menyangka pun boleh, ya. Misalnya kita kata yahsabuna anna ma lahu akhlaq, dia menyangka retanya boleh mengekalkan hidupnya, sebab dia daripada hasiba yahsabuna anna ma lahu akhlaq, dia menyangka retanya boleh mengekalkan dia. Di sini dia menyangka dan mengira hasiba nas, adakah menyangka dan mengira manusia itu bahawa dibiarkan mereka yutraku, daripada perkataan taraka. Perkataan taraka, ya, daripada perkataan taraka maknanya timbullah maknanya dengan makna meninggalkan. Taraka, kalau kita tengok perkataan taraka maknanya kita kata meninggalkan. Misalnya man taraka salatan, ya, man taraka salat. Jadi daripada asalnya taraka meninggalkan. Tarikah itu adalah barang-barang yang ditinggalkan, ya, heritage ataupun inherit, benda-benda yang ditinggalkan. Jadi daripada situ timbullah yutrak. Apakah menyangka dan mengira manusia bahawa mereka ditinggalkan, ya, mereka itu akan ditinggalkan, dibiarkan untuk mereka berkata ayyaqulu amanna, bahawa mereka kami telah beriman, wa hum la yuftanun. Di situ tengok, ya, amanna.
Ada kami di situ. Di situ dengan makna kami. Ya tak? Sebab itu panjang di sini boleh membawa makna kami. Dan ada kadang-kadang kita dengar azan yang tak kena. Bila dia azan, asyhadu anna Muhammad, aku naik saksi anna Muhammad, bahawasanya kami Muhammad Rasulullah. Dia pula kata kita Muhammad Rasulullah. Tak? Pasal dia panjang inna tu, asyhadu anna. Pada ini bukan ada panjang itu. Kalau panjang tu dengan mana kami, jadi tak boleh kita panjangkan. Pendek je, asyhadu anna Muhammad. Jadi amanna, kami telah beriman. Apakah mereka menyangka mereka biarkan begitu saja untuk katakan, menyatakan kami telah beriman? Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak difitnah di sini. Perkataan yuftanun di sini daripada fatana. Fatana maknanya fitnah. Makna fitnah di sini uji. Itu yang di sini fitnah dengan makna uji. Ya, di sana ada lagi satu fitnah dengan makna tuhmah. Al-fitnatu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, ada lagi satu fitnah dengan makna bala. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khas. Jagalah, takutlah kamu kepada bala yang takkan jatuh menimpa hanya kepada orang yang zalim saja. Semua pakai ini. Jadi itu maknanya kita analisa kataan yuftanun daripada fatana, fitnah, ujian. Ya, di sini dengan makna ujian. Kemudian analisa amanna, itu kami di ujung. Jadi oleh kerana itu jangan dipanjangkan masa kita azan asyhadu anna begitu. Jadi makna kami. Jadi di sini sebenarnya ada sebab turun ayat. Sebab turun ayat ini ada dua aliran yang saya nampak. Aliran yang kalau mengatakan ayat ini madaniyah, surah ini madaniyah dan ayat ini madaniyah, iaitu orang-orang yang beriman di kota Mekah, ya, mendapat surat daripada orang-orang yang telah berhijrah. Kamu jangan rasa selesa beriman tanpa hijrah. Ya, kamu jangan rasa selesa beriman tanpa hijrah. Jadi para sahabat tulis surat kepada orang-orang di Mekah yang telah beriman. Asalnya belum beriman. Setelah berhijrah mereka beriman. Mereka yang tak beriman itu beriman di kota Mekah. Lalu mereka duduk di kota Mekah. Maka para sahabat tulis surat kepada mereka. Kamu jangan sangka bahawa selesai dengan iman sahaja. Kamu kena hijrah. Tinggalkan darul kufri kepada darul Islam. Tinggalkan hukum jahiliyah kepada hukum Islam. Bila waktu itu dia mendapat surat, dia pun bersiap. Orang-orang Mekah bersiap untuk berhijrah. Yang beriman kemudian hijrah sampai di kota Madinah. Tidak beberapa lama setelah itu datang orang-orang kafir Quraisy menuntut dikembalikan, ya, mengikut perjanjian Hudaybiyah. Mengikut perjanjian Hudaybiyah ada hak untuk, maknanya orang-orang musyrikin minta supaya kembalikan semula orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah. Walaupun mereka telah Islam, tapi dalam perjanjian Hudaybiyah orang Islam kena pulangkan balik ke kota Mekah. Jadi mereka kembalikan, ya, maknanya ikhtiarkan untuk pulangkan orang-orang yang telah beriman, yang telah berhijrah ke kota Madinah, kembali semula ke kota Mekah. Berjaya. Sebahagiannya berjaya, ya, sebahagiannya berjaya, sebahagiannya tidak berjaya. Jadi yang dikembalikan ke kota Mekah itu berasa sedih. Berasa sedih dengan peristiwa itu. Maklumlah mereka telah beria-ria berhijrah, tiba-tiba dikembali semula ke kota Mekah oleh kufar Quraisy. Maka turunlah ayat ini. Inilah ujian untuk orang yang beriman, ya. Para sahabat hantar surat menceritakan ayat ini bahawa orang yang beriman pasti akan diuji. Antara ujiannya ialah nak datang ke kota Madinah. Dah datang ke kota Madinah, dikembalikan semula, ya, ke kota Mekah. Jadi ini ujian perjuangan. Kadang-kadang kita dalam perjuangan sudah dapat suatu tempat yang strategik, satu tempat yang boleh kita berperanan untuk, maknanya kita kata, maknanya kita menyebarkan dan melaksanakan
maknanya kita kata dakwah dan kebenaran, tiba-tiba kena ambil balik, tidak kan? Kena ambil balik, hantar balik ke kota Mekah, tidak? Hantar balik ke kota Mekah tadi. Jadi rasa sedih ke mana? Ataupun rupanya ini adalah ujian orang yang beriman. Jangan putus asa, tidak? Tunggu sekali lagi, ada siri yang lain, tidak? Ada siri yang lain, tidak? Jadi maknanya jangan rasa kecewa. Sekali dirangkap, tidak? Sekali dirempuk, sekali maknanya dirampas, jangan ingat selamanya, jangan ingat selamanya mereka akan dapat maknanya merampas kebenaran Islam itu. Tak mungkin. Jadi syaratnya kita kena teguh hukum, syaratnya kita kena teguh dan hukum. Itu satu pendapat. Satu lagi yang pandangan yang mengatakan bahawa surah ini adalah surah Makkiyah, surah ini adalah surah Makkiyah. Ia berkaitan dengan Khabbab ibn Arat. Yang satu ketika teruk kena seksa, para sahabat yang teruk kena seksa. Lalu mereka cari Nabi. Dia cari Nabi, dia mendapati Nabi sedang berbaring, Nabi sedang berbaring berbantalkan burdah. Berbantalkan burdah. Burdah ni maknanya baju yang dipakai di bahagian luar rasanya. Kalau baju yang dipakai ini dipanggil jubah ke qamis ke, tak? Tapi yang di luar tu burdah, ataupun burdah juga disebut sebagai selendang. Lebih tepatnya selendang, tak? Lebih tepatnya selendang yang dibalut, terutamanya ketika musim sejuk. Itu dipanggil burdah. Jadi Nabi gulung burdah tu, Nabi pun berbaring atas burdah. Di kota Mekah lah, di kota Mekah, ketika mana umat Islam teruk kena seksa, maka Khabbab ibn Arat datang jumpa Nabi. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi mengadu kepada Nabi kita, nak pergi mengadu kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang berbaring di atas burdahnya. Burdah tadi adalah selendang yang dipakai untuk membalut tubuh, terutama musim sejuk dan waktu malam. Kemudian Nabi sedang berbaring berlindungkan bayangan Kaabah, berlindungkan bayangan Kaabah itu. Jadi tak ada kena panas, tak ada kena panas. Jadi faqulna, kami berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, tidakkah ya Rasulullah engkau minta pertolongan daripada Allah untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami ya Rasulullah? Maknanya kami yang teruk kena tindas ini, kami yang teruk kena zalim, kena seksa ini, tidakkah engkau mohon pertolongan daripada Allah? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami yang teruk? Apa jawab Nabi? Qad kana man qablakum yu'khadhu rajul fayuhfaru fil ard fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayu'ta bil minshar fayud'u ala ra'sihi fayuj'al fayuj'al nisfaini. Dikatakan Nabi bersabda dengan rayuan dan pengaduan itu. Nabi kata orang-orang sebelum koma, demi mempertahankan akidah orang-orang sebelum koma dahulu, direntak, ditangkap, diambil tembok itu, lalu kemudiannya dikorek lubang, kemudian ditanam dalam keadaan berdiri, ditanam dalam keadaan berdiri, tinggal kepala saja, tinggal kepala saja, lain semua dah ditanam. Lalu diambil ke gaji, lalu dibelah kepala bagi dua. Bukan nangkui, tendang pukul, kan? Ini kena gergaji kepala ni. Kena gergaji kepala ni, tak? Fayuj'al nisfain, sampai terbahagi dua, terbelah dua, kata Nabi. Ada di antara mereka orang yang sebelum kamu, wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'adamihi, kama yasrifuhu dzalika 'an dinillah. Dikatakan orang sebelum kamu, ada di antara mereka yang disikat, yang dicakor daging mereka, sampai hampir-hampir kena pada tulang-tulang mereka. Maknanya dicakor dari belakang, dibaringkan, dicakor dari belakang tu, dengan cakor besi. Apa sikat? Amsyatil hadid, dicakor sampai keluar daging-daging.
hampir sampai kepada tulangnya, tetapi mereka tidak, maknanya tidak meninggalkan agama yang mereka pegang. Wallahi,